Malaysia rugi 63 bilion. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Coach Zack FM. Okey, kali ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang PKP dan PKPB. Di mana Malaysia dikatakan telah rugi 63 bilion ringgit sepanjang PKP dilaksanakan. Dan jika diteruskan sebulan lagi, maka Malaysia akan mengalami kerugian sehingga RM98 bilion ringgit. Wow. Ini adalah petikan daripada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa perutusan khas Hari Pekerja 2020. Menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita semua sedang berada di pendekatan ketiga kerajaan, iaitu menjana semula ataupun restart ekonomi secara teratur dan terkawal, di mana bermula 4 Mei 2020, kebanyakan sektor swasta dan juga sektor awam telah pun beroperasi seperti biasa, kecuali setengah sektor yang belum lagi dibenarkan, terutamanya sektor yang melibatkan sentuhan, perhimpunan dan sebagainya. Contohnya pusat karaoke, pusat refleksologi, gym contohnya, dan juga pameran dan banyak lagi yang melibatkan sentuhan dan juga perhimpunan belum lagi dibenarkan beroperasi. Walaupun begitu, bagi sektor yang telah dibenarkan beroperasi, mereka mesti mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tapi apakah respon rakyat terhadap keputusan kerajaan ni? Dekat sini wujud dua golongan. Yang pertama, mahu PKP diteruskan. Yang kedua, setuju dengan keputusan kerajaan tentang pelaksanaan PKPB. Kenapa wujud dua golongan? Kerana masing-masing ada alasan tersendiri, ada kepentingan yang diperjuangkan. Bagi golongan yang mahu PKP teruskan, sudah tentunya mereka merasa selamat duduk di rumah dan work from home. Dan mungkin bagi mereka ada yang mengidap penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, mungkin warga emas ataupun dah tua kan. Jadi mereka lebih berisiko untuk mendapat penyakit COVID-19 ataupun jangkitan COVID-19. Dan mungkin juga mereka ini takut dengan kewujudan kluster baru. Sebab tu mereka lebih prefer atau pilih supaya PKP diteruskan. Manakala yang bersetuju dengan pelaksanaan PKPB ini pula adalah mereka yang biasanya di kalangan pemilik syarikat, tak kiralah syarikat kecil ke syarikat besar ke kan, syarikat Makcik Kiah Pak Saleh ke, sampailah ke syarikat yang multinational katanya. Jadi mereka setujulah dengan pelaksanaan PKPB ini, kerana dengan PKPB ini mereka boleh beroperasi seperti biasa dan sudah tentunya pekerja-pekerja di bawah syarikat swasta ini sangat juga bersetuju di mana PKPB diteruskan, kerana mereka juga boleh terus bekerja bagi mencari sesuap nasi. Tapi yang tak sedapnya, tuan-tuan dan puan, ada pula pertelingkahan dari untuk golongan yang sokong PKP dengan golongan yang sokong PKPB. Bertelagah dekat dalam media sosial. Masing-masing nak tuntut hak. Katanya PKP lah bagus, kita work from home, terhindar daripada virus COVID-19 ni. Yang PKPB pula, alah, PKPB lah bagus, ekonomi terjaga, lagi pun ada SOP. Masing-masing bertelagah. Bak kata pepatah orang putih, we are not all in the same boat but we are all in the same storm. Gitu kau. Dan bila sebut pasal storm ni kan, kan masing-masing ada pandangan dia kan. Kita berada di, orang kata, suasana yang sama, ya, same situation tapi different boat. Tadi kan saya kata patang putih tu kan. Contohnya dekat lautan lah. Saya mungkin bot sederhana, anda
bot kecil. Lepas tu ada orang kapal besar, tapi mengalami gelombang lautan yang sama. Jadi kita tak boleh nak orang kata judge orang tu macam ni, judge orang tu macam ni lah, sebab kita sedang mengalami gelombang yang sama. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, korang-korang semua, kita sedang mengalami dua gelombang sebenarnya. Yang gelombang pertama adalah gelombang COVID-19. Dia dah datang lah, kan? Dan gelombang kedua adalah gelombang yang lebih besar, yang jika tidak ditangani dengan cepat, maka ia akan sudah tentunya akan mengancam ekonomi negara Malaysia, iaitu gelombang kemelesetan ekonomi. Bila kena tsunami lah, gelombang besar kan. Sebab itulah kerajaan telah melancarkan pelaksanaan PKPB, di mana keputusan ini sebenarnya tidak dibuat secara emosi, tapi berdasarkan kajian profesional yang dibuat oleh MITI, oleh Kementerian Kewangan, oleh Bank Negara, oleh Khazanah Nasional, di mana mereka ini adalah pihak-pihak yang mempunyai authority untuk menasihat kerajaan tentang ekonomi. Gitulah ceritanya. Jika pelan ini berjaya, maka kita akan dapat mengelakkan pengangguran besar-besaran yang akan bakal terjadi kepada kalangan rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana banyak syarikat yang gulung tikar, banyak hotel yang gulung tikar, maka ramailah yang kena buang kerja. Maka jika pelan ini berjaya, maka mereka sudah tentulah ada pekerjaan dan tidak jadi penganggur. Jadi Malaysia pun orang kata dapat menyelamatkan ekonominya dah. Jadi bila Malaysia dapat selamatkan ekonomi dia, yang dikatakan pangsa PKP tu disimpan dalam peti sejuk di sejuk beku kan. Dan lepas PKP dikeluarkan daripada peti sejuk, dicairkan kembali. Jadi bila dah ada ekonomi rancak kembali, maka sektor-sektor ekonomi dapat berjalan seperti biasa, peluang pekerjaan pun ada, maka kita pun dapat merasai orang kata peningkatan ekonomi tersebut. Walau apapun guys, janganlah kita bergaduh sama sendiri pasal PKP dan PKPB ini, kerana ini adalah kebaikan untuk kita semua. Okey, jika anda sukakan konten dalam video ini, silakan subscribe, silakan share, like dan komen. Kita jumpa di video seterusnya bersama saya Coach Zack FM. Assalamualaikum.